Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. Baiklah, hari ini kita belajar sambungan hadis yang minggu lepas, iaitu hadis sumber hukum. Okey. Sebelum tu, saya nak flashback balik yang kita belajar minggu lalu. Okey, apa maksud hadis? Okey, masih ingat maksud hadis? Okey, hadis apa? Hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, sama ada berbentuk percakapan, perbuatan, pengakuan ataupun persetujuan dan sifat. Okey, kita tengok pengelasan bagi yang saya beritahu tadi. Okey, pengelasan hadis. Kita tengok yang pertama. Okey, apa? Percakapan. Okey, percakapan maksud dia apa? Sesuatu yang diucapkan oleh Nabi. Contohnya, Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, malu itu salah satu cabang dari iman. Okey. Yang kedua, perbuatan. Okey. Maksudnya sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, sesuatu yang Nabi buat. Contohnya di sini apa? Anas bin Malik berkata bahawa Rasulullah beristinja dengan air. Itu perbuatan Nabi. Okay. Yang ketiga, pengakuan atau persetujuan. Maksudnya Nabi diam terhadap sesuatu perbuatan ataupun percakapan sahabat tanpa melarangnya. Okay. Contohnya di sini, Rasulullah tidak melarang Aisyah untuk bermain anak patung. Yang keempat, sifat. Okay. Maksud dia, perkhabaran tentang sifat kejadian dan sifat kepribadian Rasulullah. Contohnya, Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahawa Rasulullah ni lebih pemalu daripada anak gadis sunti di biliknya. Ini menunjukkan sifat kepribadian Rasulullah. Okey. Seterusnya, perbezaan antara Al-Quran, hadis Qudsi dan hadis Nabawi. Kita tengok Al-Quran. Apa maksud Al-Quran? Okey. Maksud Al-Quran adalah makna dan lafaz tu datang dari Allah. Okey, lepas tu apa? Ganjaran pahala. Okey. Mendapat pahala bagi setiap huruf yang dibaca. Ini maksudnya setiap huruf dalam Al-Quran tu dapat pahala. Ini bertepatan dengan hadis daripada Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan menyamai dengan 10 pahala. Aku tidak bermaksud alif, lam, mim ialah satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Jadi tengok, kalau kita baca dekat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin itu, tengok dah berpuluh-puluh pahala dah kita dapat di situ. Okey. Seterusnya tengok martabat. Okey, martabat Al-Quran ni sahih tanpa ada sebarang keraguan. Lepas tu keperluan berwuduk. Wajib berwuduk apabila kita pegang dan membawa Al-Quran. Okey, contoh Al-Quran di sini. Okey, firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 38. Was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Okey, terjemahannya, orang lelaki atau perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka. Ini adalah petikan Al-Quran. Seterusnya kita pergi kepada hadis Qudsi. Okey, hadis Qudsi bermaksud makna tu datang daripada Allah dan lafaz tu daripada Rasulullah. Okey. Kita tengok ganjaran pahala. Okey, mendapat pahala kerana mempelajari dan beramal dengannya. Kalau kita baca tu tak dapat pahala. Kalau Al-Quran tadi kita baca dapat pahala. Kalau hadis ni kita dapat pahala kerana belajar dan beramal dengannya. Seterusnya, martabat hadis Qudsi ada 3 iaitu sahih, ada 3 pula. Ada 4. Martabat hadis Qudsi ni ada 4 iaitu sahih, hasan, dhaif ataupun maudhu'. Okey. Keperluan berwuduk. Okey, jadi tidak wajib berwuduk bila pegang dan bawa hadis. Contoh dia, Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, kullu amali bani Adam lahu illa siyama fa innahu li. Terjemahannya, setiap amalan Bani Adam itu baginya kecuali puasa. Kerana puasa itu untukku. Okey, di sini dia ada apa? Allah berfirman. Dia akan ada Allah berfirman. Okey. Terusnya hadis Nabawi. Okey. Hadis Nabawi maksud dia makna dan lafaz tu daripada
Rasulullah. Okey, ganjaran pahala. Macam dengan sama dengan hadis qudsi, iaitu dapat pahala kerana kita belajar dan beramal dengannya. Okey, kalau martabat sama juga dengan hadis qudsi tadi, terbahagi kepada 4, iaitu sahih, hasan, dhaif ataupun maudhu'. Okey. Terusnya yang keempat, keperluan berwuduk. Okey, sama juga dengan hadis qudsi, iaitu tak wajib berwuduk apabila pegang dan bawanya. Contohnya, okey, Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dina yusrun." Terjemahannya, sesungguhnya agama itu mudah. Jadi di sini tak ada firman Allah kan. Kalau tadi hadis qudsi ada firman Allah. Okey. Seterusnya kita pergi pada latihan. Jadi saya harap kamu dapat buat latihan di sini dan hantar dengan ustazah ya. Okey, sekian sahaja pelajaran kita hari ini.